Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara? Okey. Ada Okey. Okey. Saudara, hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah dengan limpah rahmat Allah, Malaysia telah dikurniakan pemerintah yang terdiri daripada Raja-Raja dan Sultan Melayu yang telah membuat keputusan menolak permohonan Perdana Menteri bagi dibubarkan Parlimen dan di isytihar darurat pada hari ini. Alhamdulillah, kita tak menyangka bahawa inilah keputusan yang bakal diambil, namun hari ini telah terbukti bahawa Raja-Raja Melayu sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat berbanding daripada menyelamatkan tengkuk Perdana Menteri yang hari ini sudah pun kehilangan majoriti. Alhamdulillah tuan-tuan. Ini jelas membuktikan bahawa dalam apa saja tindakan yang dilakukan oleh pihak istana sentiasa memastikan bahawa rakyat akan sentiasa dibela, ekonomi kita akan tetap dijaga, dan insya-Allah keselamatan kita juga menjadi keutamaan para pemerintah negara ini. Jadi tahniah dan syabas kita ucapkan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Daulat tuanku. Saudara, hari ini Muhyiddin, walaupun permohonan beliau membawa timbalan Perdana Menteri, iaitu Menteri Semburit Azmin Ali. Beliau membawa Menteri Dalam Negeri, iaitu Hamzah Zainuddin. Dia membawa Menteri Aisyad, iaitu Saifuddin Abdullah. Dia membawa seorang lagi menteri, dan ramai lagi menteri-menteri yang datangnya daripada setiap parti. Dia juga membawa Ketua Polis Negara. Dia membawa Panglima Angkatan Tentera untuk meyakinkan ke bawah duli tuanku untuk menjayakan agenda beliau untuk mengekalkan kuasa, kerana apabila beliau kehilangan majoriti dalam Parlimen, tuan-tuan, beliau bimbang pada 2 hari bulan November ini bila berlakunya sidang Parlimen, maka kedudukan beliau akan disahkan oleh Parlimen sebagai seorang Perdana Menteri yang disahkan dalam Parlimen kehilangan sokongan majoriti di dalam Parlimen. Jadi, untuk mengelakkan benda ini berlaku, untuk mengelakkan pertukaran speaker, untuk mengelakkan daripada belanjawan tidak diluluskan, maka mereka telah merancang untuk saudara membubarkan Parlimen dan sekaligus mengisytiharkan darurat. Dan bukan setakat itu, Muhyiddin telah memohon ke bawah duli tuanku, tuan-tuan, supaya diri beliau dilantik sebagai PM interim selama tempoh 6 bulan. Kalau misalnya 6 bulan itu wabak COVID belum diselesaikan ataupun belum dapat diatasi sepenuhnya, maka ianya boleh dilanjutkan sehinggalah akhirnya, tuan-tuan, demokrasi terkubur, perlembagaan sudah pasti akan terkubur, sebaik saja pengisytiharan darurat, maka saudara yang akan jadi mangsa hilangnya hak rakyat, kebebasan bersuara, hak rakyat sebagai warga negara untuk memilih kerajaan secara demokrasi. Saudara, semua itu akan terhapus dengan kewujudan darurat ataupun menggeran atau apa juga nama yang nak dipanggil oleh Muhyiddin Yassin. Jadi hari ini Alhamdulillah, tuan-tuan, kita patut bersyukur kerana ini kali pertama tuan-tuan, apabila seorang Perdana Menteri membawa sesuatu perkara untuk diluluskan oleh ketua negara. Ini kali pertama tuan-tuan, apa yang dipohon tidak diluluskan. Alhamdulillah, rakyat Malaysia telah diselamatkan oleh kebawah duli Raja-Raja Melayu. Syabas. Dan hari ini saya bersama dengan sahabat-sahabat wartawan yang hadir pada malam ni. Mereka akan bertanya soalan, dan tuan-tuan di rumah juga boleh bertanyakan soalan.
kita silakan sebarang soalan bolehlah ditulis di dalam ruangan komen dan sahabat-sahabat ini juga akan menanti untuk membacakannya. Silakan. Betul. Dengan episod yang berlaku sejak semalam Istana Kuantan, lepas tu hari ini di Istana Negara. Adakah ini bermakna berlaku manipulasi kepada institusi diraja diheret ke kancah politik? Sebab ini pun kali pertama juga maknanya. Ini merupakan kali pertama seorang Perdana Menteri yang sudah pun kehilangan majoriti di dalam parlimen cuba nak meminta nyawa dengan seorang ketua negara, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Tak pernah dalam sejarah seorang Perdana Menteri yang dah hilang majoriti dalam parlimen masih lagi nak menongkat langit, masih lagi nak mengekalkan kuasanya dan sanggup mendedahkan ke bawah duli tuanku berada di dalam satu keadaan yang akhirnya baginda akan dilihat menyelamatkan nyawa seorang Perdana Menteri ini dengan mewujudkan satu undang-undang dengan pengisytiharan darurat yang akhirnya akan menguntungkan si Perdana Menteri ini untuk terus kekal berkuasa. Pada hakikat dan realitinya, kita mempunyai banyak kaedah-kaedah lain untuk menangani soal COVID, kan? Dan seperti mana yang tuan-tuan maklum bahawa kita semasa zaman pemerintahan Datuk Seri Najib juga sudah meluluskan Akta Majlis Keselamatan Negara, Akta 766, kan? Dan ianya boleh diguna pakai, ianya boleh diguna pakai untuk mengatasi masalah COVID ni. Dan kalau kita lihat dari segi pelaksanaan proses-proses menangani COVID ini, di dalam PKP yang pertama itu, apa yang dilakukan jauh lebih ketat berbanding dengan sekarang. Jadi di mana datangnya logik mahu diadakan hingga ke tahap darurat? Semata-mata kerana hakikat sebenarnya bukan rakyat yang berhadapan dengan darurat, tetapi Muhyiddin itu sendiri yang berhadapan dengan darurat. Jadi inilah kali pertama bagaimana institusi diraja cuba dimanipulasi. Tetapi alhamdulillah, walaupun Muhyiddin datang dengan bala tentera dia, dengan pasukan polis dia, dengan menteri-menteri dia, tetapi tuanku walaupun dia seorang, dia telah berjaya menolak permintaan Tan Sri Muhyiddin untuk membuat keputusan. Dia bawa perkara ni ke majlis raja-raja dan akhirnya dia mengambil keputusan menolak. Dan ini bagi saya adalah satu perkara yang sepatutnya difahami oleh Tan Sri Muhyiddin. Ini isyarat yang jelas bahawa tuanku sudah tidak lagi boleh bersekongkol dengan pelbagai perkara yang tidak boleh diterima akal yang cuba dilakukan oleh Muhyiddin. Walaupun kita lihat statement tuanku tu cukup panjang, kita tengok tuanku cuba menjaga hati pihak kerajaan, maknanya dengan penuh beradab, menolak dengan cara yang baik. Dia memberi syarat selama hari ini kita boleh berhadapan dengan COVID-19 dengan baik, tidak ada keperluan untuk dilaksanakan darurat. Kenapa sekarang tidak boleh? Jadi sewajarnya berdasarkan penolakan ini, Tan Sri Muhyiddin melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri. Sewajarnya begitu. Kalau kita lihat, ada juga nasihat supaya berhenti politicking. Saya rasa tuanku menujukan perkara ini bukan hanya kepada seluruh rakyat Malaysia, tetapi orang yang terlalu banyak melakukan politicking di dalam negara ini. Walaupun diberi mandat, dia ada kerajaan, dia ada jumlah kursi yang kecil, diberi mandat oleh UMNO yang mempunyai kursi yang besar, jumlah kursi yang besar sebagai Perdana Menteri. Tetapi sepanjang tempoh menjadi Perdana Menteri, beliau tak pernah berhenti daripada menganiaya kepimpinan UMNO, tidak pernah berhenti daripada gagal untuk berlaku adil kepada kepimpinan UMNO, kepimpinan PAS, tidak pernah berhenti daripada membuli rakan-rakan kongsi di dalam satu pasukan yang akhirnya menyebabkan pihak UMNO berasa tidak puas hati, berasa teraniaya, berasa diperkotak-katikkan dan akhirnya memberikan kata dua. Jadi ini yang menyebabkan akhirnya berlaku suasana tidak
tidak stabil di dalam kerajaan. Dan sudah pasti sekiranya fitnah tidak dilemparkan ke atas Barisan Nasional dulu, kita akan ada sebuah kerajaan yang kukuh, sebuah kerajaan yang hampir mempunyai 2/3 majoriti. Jika kita mempunyai kerajaan yang kukuh, kalau tanpa fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Pakatan Harapan, termasuk Tan Sri Muhyiddin sendiri, sudah pastilah rakyat negara ini tidak akan mempunyai sebuah kerajaan yang hanya menang dengan majoriti tipis. Di peringkat awal, PH menang, di mana komposisi ahli parlimen di dalam kerajaan itu yang bukan Islam lebih daripada yang Islam, yang menyebabkan akhirnya berlakunya penindasan terhadap agama Islam, terhadap hak istimewa orang Melayu, terhadap bahasa Melayu, terhadap kedudukan Raja-Raja Melayu. Sehingga akhirnya bila kemarahan rakyat, khususnya golongan Bumiputera ini memuncak ke atas DAP, akhirnya kerajaan ini telah ditumbangkan. Mereka yang berada di dalam bersatu di dalam kerajaan PH sendiri akhirnya mengkhianati kawan-kawan dia dan menubuhkan kerajaan bersama dengan UMNO. Dan itu sebabnya di peringkat awal saya menolak kerjasama dengan Mahathir ini. Kerana apabila kita mewujudkan satu kerajaan, dalam kerajaan itu walaupun majoritinya terdiri daripada MP-MP UMNO, tetapi bila minoriti diangkat menjadi pemimpin, menjadi Perdana Menteri, maka minoriti ini sudah pasti akan berusaha untuk menguatkan parti dia. Bila dia cuba menguatkan parti dia, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak munasabah, tindakan-tindakan yang akhirnya akan menyebabkan yang majoriti ini akan rasa tidak berpuas hati. Ini pengalaman yang sepatutnya kita jadikan pengajaran. Bukan hanya kepada kerajaan, tetapi rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Akibat daripada mendengar fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh Pakatan Harapan dulu, anda telah mengambil keputusan untuk memilih sebuah kerajaan, iaitu Pakatan Harapan. Walaupun khususnya pengundi Melayu yang menyokong hanya sekitar 25%. Tetapi akibat semangat nak mencuba ini, akibat semangat nak cuba kelainan, maka akhirnya kelainan ini telah membawa padah. Bukan hanya membawa padah pada tuan-tuan, tetapi juga membawa padah kepada mereka yang setia kepada kerajaan Barisan Nasional dulu. Ini satu benda yang saya rasa semoga apa yang kita hadapi hari ini akan menjadi pengajaran kepada kita, dan apabila kita mengundi dalam pilihan raya umum yang akan datang, kita akan sentiasa ingat apa jadi ketika kita silap membuat keputusan, silap membuat percaturan. Okey, Tok. Berdasarkan itu, mungkin Datuk ada jangkaan lain, apa yang akan berlaku kepada kerajaan dan apa yang akan berlaku selepas ni. Kita tahu ada sidang parlimen, ada bajet, jangkaan yang akan berlaku. Saya menjangkakan, walaupun kita tengok baginda tuanku meminta supaya belanjawan ini diluluskan, tetapi hakikat dan realiti dia, luka ahli-ahli parlimen daripada UMNO sendiri sudah tidak dapat dibendung. Sudah tidak dapat dibendung. Begitu juga dengan rakan-rakan yang ditikam oleh Muhyiddin. Untuk menjadi Perdana Menteri, beliau telah menikam bekas Perdana Menteri, iaitu Tun Dr. Mahathir. Untuk menjadi Perdana Menteri, Azmin Ali telah menikam Anwar Ibrahim. Jadi mereka-mereka yang telah dikhianati oleh Muhyiddin, oleh Azmin Ali, sudah pasti akan mengambil peluang ini untuk menyerang balas. Jadi walaupun nasihat tuanku tu cukup baik, kita patut sokong belanjawan ini. Namun apabila belanjawan ini buat kali pertamanya dalam sejarah kita dibentang oleh seorang yang sudah hilang sokongan majoriti di parlimen, jadi bagaimana mungkin apa yang dibentangkan itu akan mendapat sokongan daripada ahli parlimen? Jadi saya hampir pasti bahawa kalaupun cadangan yang mungkin dibuat oleh pihak pembangkang bagi menukar speaker Dewan Negara gagal, tetapi
kedua-dua belah pihak. Setengah pihak di dalam UMNO, setengah pihak juga ada berada di dalam Bersatu yang kecewa dengan Muhyiddin Yassin yang begitu lemah. Ada setengah-setengah pihak, hampir kesemua daripada Pakatan Harapan akan memastikan belanjawan yang akan dibentangkan oleh Muhyiddin Yassin ini akan gagal dan tidak diluluskan. Itu sebabnya sebagai seorang yang bermaruah, kalau Muhyiddin meletakkan kepentingan negara ini mengatasi kepentingan peribadi dia, maka jangan cipta sejarah sebagai Perdana Menteri pertama yang gagal meluluskan belanjawan. Dia kena mengambil pendekatan yang terhormat, letakkan jawatan dan serahkan kepada budi bicara tuanku untuk memutuskan. Okey, Dato', untuk 6 hari bulan November nanti pembentangan bajet. Sekiranya pembentangan bajet tidak mendapat sokongan daripada Dewan Rakyat. So apa yang berlaku pada kerajaan? Okey. Sebenarnya sekiranya belanjawan sesebuah negara itu tidak mendapat sokongan daripada ahli-ahli parlimen, maka itu adalah isyarat jelas bahawa Perdana Menteri telah pun kehilangan majoriti di parlimen. Jadi pada ketika itu baginda tuanku berhak untuk mengambil keputusan untuk memanggil ahli parlimen. Pertamanya mungkin dia boleh panggil ahli parlimen untuk memilih seorang Perdana Menteri baru, atau keduanya baginda boleh membuat keputusan untuk melaksanakan apa yang dipanggil sebagai pembubaran parlimen. Dan bila parlimen dibubarkan, ikut Perlembagaan Malaysia, dalam tempoh 60 hari kita perlu mengadakan pilihan raya. Jadi tidak mustahil juga bagi mengelakkan pilihan raya yang kita dah tahu bila kita laksanakan pilihan raya di Sabah, ianya akhirnya membawa kepada penularan wabak COVID-19. Jadi pada ketika itu tidak mustahil cadangan untuk diadakan darurat ini mungkin akan dipertimbangkan semula. Ataupun kaedah kedua, dia baginda tuanku boleh melantik seorang Perdana Menteri interim sementara menunggu wabak COVID ini selesai. Cuma kalau Perdana Menteri interim dilantik tanpa darurat, Perdana Menteri interim tidak boleh meluluskan belanjawan. Maknanya untuk bayar gaji kaki tangan awam pada tahun depan tak boleh. Tak boleh berlaku. Maknanya kalau misalnya mahu diluluskan belanjawan ataupun mahu menggunakan ordinan apa yang dipanggil sebagai perbelanjaan kecemasan, maka perlu diisytihar darurat itu. Cuma jangan pandang darurat itu sama seperti darurat zaman komunis ataupun darurat ketika berlakunya Indonesian invasion, kan? Ketika apa dipanggil kita diserang oleh pihak Indonesia 1968 kalau tak silap saya, konfrontasi Indonesia, kan? Kita isytihar darurat. Tapi kita tak perlu buat darurat mengikut kaedah itu. Maknanya darurat itu hanya mungkin diisytihar darurat hanya semata-mata untuk menghalalkan sementara waktu kita tidak mengikut perlembagaan yang mewajibkan tempoh 60 hari. Tapi dari segi perjalanan kehidupan masyarakat macam biasa, kan? Cuma diisytiharkan keadaan itu darurat bagi mengelakkan pilihan raya supaya kita tidak berhadapan dengan masalah COVID yang lebih parah. Itu kalau begitulah keadaan dia, saya rasa ianya lebih diterima oleh rakyat. Tapi yang pasti jangan pula ketika itu Perdana Menteri interimnya ataupun ketua kerajaan ketika itu ialah Muhyiddin Yassin. Memang mati rakyat tak terima, kan? Lantiklah siapa pun, Tengku Razali ke, kan? Ataupun nak lantik ketua setiausaha negara ke, saya rasa ianya boleh diterima oleh rakyat, kan? Itu ya. Okey, macam mana pula Datuk melihat kenapa PM Muhyiddin propose Azmin Ali untuk menteri?
Kalau kita tengok zaman Tengku Abdul Rahman, zaman Tengku Abdul Rahman ketika diisytiharkan darurat, yang mengepalai Mageran ialah Tun Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri. Kerana Tengku Abdul Rahman cukup mempercayai Tun Abdul Razak. Tapi kalau dalam konteks hari ini, kalau misalnya Muhyiddin meletak Azmin ke hadapan, meletak Azmin sebagai ketua Mageran ataupun ketua kepada kerajaan sementara, saya rasa bantahannya jauh lebih dahsyat. Bantahan jauh lebih dahsyat daripada Muhyiddin sendiri. Kurang-kurang Muhyiddin dengan Nikaji tak ada video. Hanya ada SD Paul Stanley yang mengatakan isterinya ada hubungan dengan Muhyiddin, yang mengatakan Muhyiddin membayar pampasan kepada Nikaji. Tapi kalau kita lihat kes Azmin Ali is a clear cut case. Salah satu pelaku dalam video semburit ni sudah membuat pengakuan. Jadi bagaimana mungkin orang macam ni ke bawah duli Raja-Raja Melayu nak angkat sebagai ketua Mageran? Sudah pasti tidak, insya-Allah. Okey, satu lagi soalan. Dengan perkembangan yang berlaku ni, macam mana Datuk melihat strategi parti-parti pula? Sebab sebelum saja daripada ni, dalam 2 minggu lepas kita tengok Anwar punya motion kan, lepas tu UMNO dan juga ni dari segi pertimbangan kepada Perikatan Nasional dan sebagainya, dengan PAS pula maintain dengan Perikatan Nasional. Dari segi parti-parti ni, dari segi saya rasa inilah masa yang paling baik untuk UMNO dan PAS memperkukuhkan kedudukan mereka. Tetapi bukan memperkukuhkan kedudukan mereka untuk menjatuhkan sesiapa. Kan? Kita sekarang ni berhadapan dengan wabak COVID. Jadi sepatutnya jentera UMNO dan PAS berganding bahu dalam menyelamatkan seberapa ramai nyawa rakyat yang mungkin. Kan? Bantu dari segi keuangan, bantu dari segi mendapatkan apa saja yang disediakan oleh kerajaan, sebarang bentuk bantuan kepada peniaga kecil, bantuan kepada usahawan-usahawan. So UMNO dengan PAS kena gembling tenaga jentera dia hari ini untuk pastikan bahawa apa yang kerajaan buat untuk membantu rakyat ini sampai ke peringkat bawahan. Masalah yang kita hadapi, ada setengah-setengah pihak yang tidak mendapat bantuan. Contohnya kalau sebelum ni BPN pun ada memberi bantuan kepada mahasiswa. Tetapi dalam apa yang diumumkan baru-baru ni oleh Muhyiddin, sudah dihilangkan apa yang diperolehi oleh mahasiswa itu. BSH pun ada bantuan untuk mahasiswa. Sebab mereka ni semua contohi apa yang dilakukan zaman Datuk Seri Najib, iaitu BRIM kita beri pada mahasiswa RM250. Tapi di bawah bantuan prihatin tak ada. Yang ini patut dibetulkan. Yang kedua, dari segi apa yang diluluskan, contohnya bantuan-bantuan yang diluluskan untuk usahawan-usahawan Bumiputera, kena pastikan bahawa syarat-syarat itu adalah syarat-syarat yang munasabah. Jangan letak syarat-syarat yang menyukarkan usahawan-usahawan yang dah melepek hari ini untuk mendapat bantuan tersebut. Kena dipermudahkan. Ini antara benda-benda yang perlu dititik beratkan. Dan mungkin UMNO dengan PAS juga hari ini patut perjuangkan. Kalau misalnya dulu proses nak mendapatkan pinjaman contohnya, orang hari ini bila mereka berhadapan dengan COVID, sekarang ni dah mula start hilang moratorium, dah kena start bayar dia punya pinjaman peribadi, dia punya housing loan, dia punya car loan. Jadi inilah masanya kita tolong bantu supaya ada desakan yang kuat diberikan supaya bantuan-bantuan ataupun pinjaman-pinjaman perniagaan ini dipercepatkan proses. Jangan macam dulu mengambil masa yang lama, lepas tu dengan kolateral dan sebagainya. Benda-benda macam ni yang patut diperjuangkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Yang keduanya, dari segi membantu frontliner kita untuk memastikan SOP dapat diikut dengan baik, kan? Kempen-kempen melalui cara video pendek ke,
melalui cara ceramah-ceramah yang boleh dibuat melalui Facebook macam ni kepada ahli-ahli kita, yang ini juga boleh lakukan oleh pihak UMNO dan PAS. Tak semestinya gerak kerja politik yang menuju ke arah pilihan raya. Memang betul kalau nak ikutkan, dalam tempoh 6 bulan ni bila-bila masa boleh ada pilihan raya, kan? Tetapi saya rasa rakyat akan lebih menerima UMNO dan PAS sekiranya fokus mereka ialah membantu rakyat bagi mengatasi masalah COVID. Itulah kempen yang sepatutnya berlaku. Okey. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.